Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama saya di dalam program YouTube channel Sembang-Sembang bersama Abang Ami. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan bersama-sama saya ni ada Cik Faizal ni sebelah saya ni dan Cik Faizal punya YouTube channel apa Cik Faizal kalau boleh sebut sikit? Global Pieces PRSCES. So anda juga boleh tonton YouTube channel saya yang banyak fokus kepada produk review, kepada perbualan ataupun perbincangan tentang scuba diving dan juga aktiviti yang saya buat. Thank you. Okey, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Jangan lupa untuk tekan butang like, aktifkan loceng anda dan share kepada kawan-kawan yang lain. So dengan apa yang anda lakukan ini boleh memberi motivasi kepada kami untuk terus menghasilkan konten-konten yang berguna untuk anda semua. Suhaimi, saya pula saya dah panjang lebar ya. Saya nak tanya Suhaimi lah. Persepsi orang yang seterusnya tentang scuba diving ni. Scuba diving ni dia hipotesis ataupun persepsi orang ramai tentang scuba diving ni mahal, tak mampu. Macam it's an elite sport macam tu kan. Naik kuda macam tu kan. Kita nak pergi drift ataupun sports kereta macam tu, memang modal yang besar. Scuba diving ni pun dia kata mahal ni orang-orang kiri dah menceburi dalam sebagai pro diver selama beberapa tahun, puluhan tahun ya, I would assume mempunyai banyak pengalaman tentang scuba diving ni dan kos untuk menjalani scuba diving ataupun pada peringkat awal untuk membuat lesen untuk menjadi seorang certified diver adalah tinggi. So apa komen Suhaimi sendiri tentang hipotesis ataupun persepsi ni? Macam ni lah Faizal, bagi saya lah, saya dah mencuburi banyak aktiviti adventure yang lain lah. Saya dah pernah join 4x4, saya pernah join remote control, saya pernah join aktiviti menembak, aktiviti radio amateur, fotografi dan macam-macam lagi program yang saya dah pernah buat. Actually apa-apa aktiviti yang kita buat ataupun hobi, kita akan menghabiskan duit yang lebih kurang sama amount. Contoh dia lah, kalau kita pergi 4x4, 4x4 tu you nak kena beli kereta dia, you nak buat maintenance, it's about the same kan. Even kalau you main remote control, yang you main kereta tu sekalipun, tayar tu beratus kot kan, dan you nak kena tukar 4 tayar tu kan. Jadi bagi saya lah, apa-apa hobi, hatta memancing sekalipun kan, kita akan habis banyak duit. Cara kita habis duit tu is the same amount kan. Jadi nak katakan sukan mana edit, sukan mana tak edit, bagi saya semua lebih kurang semua sama saja kan. Kalau macam payung terjun pun bukanlah bermakna you tak payah beli dia punya alat-alat dia kan. Kadang-kadang dia punya pakaian, dia punya benda-benda aksesori lain pun habis banyak juga. Macam contoh kalau fotografi pun you akan habis banyak juga. Bila you ada kamera, doesn't mean that you dah boleh ambil gambar. You kena ada lens je kan. Kemudian dengan lighting, dengan apa aksesori apa-apa semua, you akan habis duit sama banyak je Faizal. So bagi saya lah Faizal, on the scuba diving you are going to spend the same amount of money kan. Tapi macam ni lah, kalau dalam scuba diving ni you boleh budget lah. Khusus open water, more or less student tu akan habis dalam 3,000, lebih kurang macam tu. Dan kalau dia nak ambil courses
yang lain macam dive master ke apa ke, dia akan habis lebih kurang dalam 8,000. Dan kalau dia nak ambil course instructor tu, dia akan habis lebih kurang dalam 15,000. Dalam proses dia nak sampai ke level tu pun, saya rasa berpuluh-puluh ribu dia akan habis. You jangan kata you buat benda ni is just you bayar fees saja. Tak. Kan? Untuk you nak sampai level tu, you kena selalu buat dive. Dan dive ni bukan you boleh dive percuma. Kan? Dive ni you kena bayar. You kena bayar dia punya trip, you kena bayar hotel, you kena bayar tiket kapal terbang, dan banyak you kena spend on the activity scuba ni. Tapi it's up to you macam mana you nak you nak main-main dekat sini. Jadi kalau macam you nak dapat dive free ataupun you nak generate some income, so waktu you jadi dive pro tu, katakanlah you jadi dive master, you boleh organize diving trip yang boleh generate income dekat you, dan mungkin you dapat dive free. Itu adalah benda-benda yang you dibenarkan buat, kan? Dan untuk jadi you ada cara you untuk you nak sampai ke level instructor tu, you ada step-step dia. So dia banyak cara you boleh jimat duit. Itu pandangan saya ni, Faizal. So kalau misalnya kalau seseorang tu nak menceburi dalam scuba diving ni, berapa kos minima ataupun yalah kita perlu tahulah kita punya kos yang perlu, macam suami cakap tadi, mungkin sekurang-kurangnya dalam kos fee dalam 1,500, 3,000 kan, 3,000. Tetapi selain daripada aspek kos wang ringgit, apakah persediaan yang perlu ada dalam seorang tu yang nak mula menceburi diri dalam scuba diving ni? Bukan hanya saya tidak melihat dari aspek kos wang ringgit, tapi persediaan lain supaya wang ringgit yang tersebut tu tidak menjadi satu pelaburan. Faham tak? Dia menjadi satu pelaburan bahawa kos RM3,000 yang kita keluarkan. Persediaan yang paling penting is persediaan mental. Apa-apa aktiviti pun. Hatta kalau katalah you nak ambil macam skydiving ke ataupun apa-apa aktiviti yang adventure, is sebab yang pertama sekali is sebab mind. Persediaan dekat minda tu. Sedia yang mind, yang lain akan jadi tak ada jadi masalah. Ada juga macam orang yang siapa-siapa lah yang nak buat katakan nak ambil khusus penerbangan, katalah nak ambil lesen CPL. Dia bukan pasal ringgit tu sangat. Mind preparation tu yang lebih penting, kan? Jadi kan kalau kita nak startkan benda tu, kita kena macam mana kita nak dia kan, kalau macam kita nak ambil khusus terbang ni, bukanlah kita kena campakkan 200,000 tu selepuk, tak. Dia ada cara dia. Jadi apa yang dia kena buat, dia kena pergi dekat flying school tu, tengok dia punya perjalanan dia, berapa lama dia boleh habiskan dia punya completekan dia punya course dia. So same thing goes to scuba diving. Jadi dalam scuba diving ni kan, sebelum preparation you, of course lah, kalau macam siapa-siapa yang tak reti berenang tu, saya advise pergi belajar berenang dulu. So ikut dia punya step-step dia. Bila mind dah ready, then baru kita enroll. Jadi yang nak bayar ni, jangan fikir pasal nak bayar tu bayar fees saja. It's not about fees. Dia ada macam-macam. Kalau macam saya pun, kalau nak pergi ke pulau, I nak duduk bilik pun I kena bayar. Tiket kapal terbang I kena bayar. Makan I kena bayar. So kos-kos tu kena ambil kira lah. Memang kita kena tanggung pun. Jadi kadang-kadang okey, katalah saya ambil satu lagi contoh lain, fotografi. Kalau you tak ada kamera, kan, macam mana you nak enroll khusus fotografi, kan? Macam mana you nak ambil gambar? So you tak boleh dengan tak ada kamera you nak masuk hobi fotografi, tak boleh. You kena invest. So same thing on the scuba diving. Jadi sebelum you nak start scuba diving, you kena invest untuk nak dapatkan lesen ni. Then only you boleh purchase equipment, dan you boleh go for diving trip. Then you boleh dapat banyak lagi you punya experience yang lain. Jadi yang paling penting kena fikir, yang pertama is about mind. Yang kedua, yang duit yang kita nak bayar tu ke mana? Kalau kita mungkin
bagi saya lah, bila saya bayar duit, yang paling penting is bila saya nak ambil trip tu, saya nak trip saya tu selamat. Kan? Janganlah kita expect kalau kita bayar rendah, macam ambil open water tu harga dia 600 contoh dia lah, kan. Kita tak boleh lah nak expect akan ada dive master duduk sebelah kita, jaga kita, boat kita tu selesa, kemudian tempat dia pergi tu mana dia cukup orang ke apa ke. Mungkin dia buat satu boat tu dia belasah 12 orang, ataupun dia belasah 20 orang yang dive guide dia seorang. Jadi benda-benda tu kita kena ambil kira samalah, kan. Kalau kadang-kadang kita bila kita bayar mahal, kita tak naklah satu boat kita tu buat sampai ramai sampai buatkan boat kita tu tenggelam. Kita tak nak insiden ni happen dekat kita. Jadi kalau saya pilih pun, bukan saya tengok harga murah tu. Kalau saya dapat harga murah, bilik tu satu bilik share 8 orang, kan. You just imagine pagi-pagi kalau I nak mengeram, I perlukan setengah jam ke apa, kan. I rasa mahu I kena sumpah adik 8 orang yang duduk sebilik dengan I tu, kan. Dan kalau katalah I nak bagi orang lain dah dulu pakai toilet tu, katalah I orang yang ke-8 nak pakai, ya, I rasa nak busuk gigi pun I tak lalu. Jadi dia ada kriteria dia. Jadi macam bila kita nak pergi diving ni, kita ada benda yang kita nak, kita bayarlah servis tu, kan. Macam saya kadang-kadang bila saya bawa barang saya berat, dan kadang-kadang nak angkat barang tu saya tak larat sebab saya dah berumur. Jadi takkanlah orang yang angkat saya punya barang tu saya tak bagi tips. So saya kenalah bagi tips juga. Sama juga kalau katalah orang yang guide saya tu best, so saya nak dia bagi servis best lagi untuk the next coming trip. So saya bagilah lagi tips kat dia. So benda-benda tu lah. Jadi saya rasa pasal kos ni bukan isu lah, bukan isu. Kalau nak masuk hobi-hobi yang lain, I rasa lagi mahal kot. Kalau you nak masuk bawa motor besar dan lain-lain, I rasa lagi mahal. So itu pandangan saya ni, Faizal. Terima kasih kerana masih bersama-sama saya dengan Cik Faizal. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dengan share kami punya YouTube channel. Okey, aktifkan selam anda.